Yang utama anda, terima kasih kepada rakan-rakan pendengar terus setia bersama kami untuk waktu ini, dan kita kembali untuk sama-sama kita meneruskan bual bicara kita bersama dengan Min Syam pada petang ini. Untuk itu saya mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Ustaz Amran Yusof. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz sihat? Sihat, alhamdulillah. Dan juga kita bersama dengan Puan Nurizan Idris juga dari Min Syam. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Khabar Puan? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Okey, selama 30 minit ini kita akan berbicara tentang saya kira dalam bual bicara kita bersama dengan Min Syam pada petang ini sudah tentu banyak perkara-perkara menarik kita nak kongsikan dengan rakan-rakan pendengar. Sebelum saya bersama dengan Puan Nurizan Idris, kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz dulu untuk kita kongsikan tentang pengisian kita pada petang ini, dan insya-Allah Ustaz akan memperkatakan sedikit sebanyak tentang salasilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dalam keadaan minda kita yang jarang berfikir tentang kebesaran Allah, Allah masih kekalkan kewarasan akal fikiran kita. Terkadang dalam keadaan umur kita yang sudah dipanjangkan oleh Allah, dalam keadaan kita leka tapi dia masih panjangkan lagi. Jadi insya-Allah kita memanfaatkan saki-baki kehidupan kita ini. Moga-moga kita dapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, berbahagia di dunia dan beruntung di akhirat insya-Allah. InsyaAllah pada pertemuan kali ini saya sekali lagi ingin membawa kita semua supaya kembali kepada ittiba'ur rasul, iaitu meneladani atau mencontohi baginda Nabi SAW. Seperti mana ayat yang kita selalu ingat, Allah kata dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat yang ke-31, Allah katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Dengan jelas Allah katakanlah wahai Muhammad, jika kamu itu benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka katakan pada mereka, ikutilah aku, fattabi'uni. Nescaya Allah akan kasih kepada orang yang ikut Nabi. Dan ayat itu juga disambung, yuhibbukumullah. Orang yang ikut baginda Nabi SAW akan dapat kasih dan sayang Allah. Dan orang yang ikut Nabi SAW, yang paling jelas, wa yaghfir lakum dhunubakum, dia akan dapat pengampunan daripada yang maha pengampun. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Oleh itu, insya-Allah pada petang yang mulia ini, daripada ayat ini kita nampak bahawa sesungguhnya Allah memerintahkan untuk dapat kasih sayang Allah, untuk dapat pengampunan dari Allah, maka Allah kata suruh ikut Nabi SAW. Inilah kekurangan dalam kehidupan kita yang kita perbetulkan. Bukan sahaja daripada pemakanan, malahan dari sudut kehidupan, daripada hidup sampailah kita mati, daripada celik mata sampailah kita pejam mata. Jadi insya-Allah ruang yang ada pada hari ini, sedikit sebanyak kita nak kenal Rasul SAW melalui salasilah keturunan baginda Nabi SAW. Kalau kita rujuk dalam beberapa kitab surah, terutamanya di dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum tulisan Al-Mubarakfuri, dalam itu menceritakan generasi-generasi Rasul SAW naik sampai ke zaman Nabi Ibrahim AS. Lebih kurang ada 62 atau 63 generasi, sehinggalah kepada zaman Nabi Ibrahim AS. Dan dalam yang kita nak bincang ini adalah tentang bagaimana yang disebut Al-Usrah Nabawiyah ataupun Al-Usrah Hashimiyah, keluarga besar baginda Nabi SAW, yang kita akan ambil daripada moyang Nabi SAW, iaitu Hashim bin Abdul Manaf. Sedikit sebanyak, sebab biasa kan kita selalu, perkataan orang Melayu selalu kata tak kenal maka tak cinta. Jadi kalau macam mana nak kenal kan, macam mana nak cinta kalau tak kenal. Jadi macam mana nak cinta kalau tak kenal, dan bagaimana pula nak dapat pengampunan Allah kalau kita tidak jatuh cinta kepada Nabi SAW. Oleh itu, sedikit ruang ini mari kita fahami bahawa sebenarnya moyang Nabi SAW yang nama asalnya Al-Amr, namanya Amr, yang dipanggil Hashim bin Abdul Manaf, adalah seorang bangsawan yang hebat.
di zaman dahulu dan hidup dalam keadaan berkemampuan, boleh kata hidup dalam keadaan yang kaya. Dan tapi yang hebatnya keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada awal dulu jenis orang yang kuat bersedekah, jenis orang yang kuat menderma. Itulah yang turun kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi sebut kepada Aisyah, ya Aisyah, jika ada di hadapan pintu rumahmu orang miskin, jangan kau tolak dia pergi walaupun hanya dengan secebis kurma yang kamu makan. Begitu hebat. Kerana dalam Musnad Imam Ahmad, Aisyah tanya, ya Rasulullah, kenapa? Disebabkan orang miskin ini akan masuk syurga 40 tahun dahulu daripada orang kaya. Ini kehebatan bersedekah. Sebab tu bila kita tengok dalam keturunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ni dia kuat bersedekah, moyang Nabi ni dia kuat bersedekah dan kuat menderma. Dan perkara yang paling nampak sekali apabila moyang Nabi, datuk Nabi ini, mereka ini bagi siqayah, bagi minum kepada orang yang tunai haji, ya, rifadah, iaitu bagi makan kepada orang yang menunaikan haji. Sehinggalah Hashim ni sendiri, moyang Nabi ni sendiri, dia menyediakan satu roti yang khas yang dipanggil al-tharid, yang roti itu bila dimasak kemudian diramas-ramas dan dimakan kuah macam kita makan roti canai banjir lah. Begitu hebat. Dan bukan dia buat untuk dia, tapi dibuatnya untuk disampaikan kepada orang yang datang menunaikan haji. Yang saya nak tengok adalah di mana keturunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia kuat, jenis kuat yang bersedekah. Jadi kita kena ambil sirah-sirah dan sunnah-sunnah yang sebegini. Moga-moga kita dapat sedekah. Cuma nak betulkan nilai kita sedekah dengan cara yang benar. Saya teringat dalam sedekah ini dua perkara yang jelas, iaitu yang pertama, sembunyikan sedekah. Kemudian sedekah yang banyak atau sedikit itu tak kira. Jadi yang paling penting adalah kita bersedekah, tetapi yang paling penting adalah mensembunyikan sedekah. Sehingga kalau kita rujuk dalam hadis riwayat Imam Muslim, dalam Imam Muslim menyebut hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dinukilkan balik dalam kitab Riyadhus Salihin karangan Al-Imam Nawawi. Dia menyatakan bahawa apabila kamu bersedekah, kalau boleh sembunyikan tangan yang bersedekah sehingga tangan kiri tak tahu, tangan kanan memberi. Nah, bukan dekat situ saja. Bila kita lihat pada waktu ini juga kita boleh belajar. Bukan kata hadis saja menyebut, Hermantino pun sebut. Ya. Hermantino dia sebut apa ya? Dia kata dalam lagunya, kalau kita berfikir dan kalau kita dengar, dia kata tangan kanan memberi, sorokkan tangan kiri, derma bukan tontonan, lakukan dalam sepi. Tu ya. Dia sebut bahawa lakukan dalam sepi supaya nilai sedekah itu adalah walaupun kecil dari segi pandangan manusia, tetapi dia besar dari sudut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, kalau kita lihat moyang baginda Nabi SAW, tugas dia tidak habis-habis memberi makan dan beri minum. Siqayah, beri minum. Rifadah, memberi makan kepada orang yang menunaikan haji. Sehinggalah moyang baginda Nabi SAW pergi bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Turun generasi selepas itu, iaitu datuknya Abdul Muttalib, ataupun nama sebenarnya Syaibah bin Hashim. Sekitar 497 Hijrah sedemikian. Dan datuknya mewarisi tugas yang dibawa oleh moyang baginda Nabi SAW, iaitu siqayah dan rifadah juga, beri minum, beri makan dan sebagainya. Nampak mereka ini adalah orang yang sangat mengambil berat tentang urusan fardu kifayah. Banyak mengambil berat tentang orang kiri kanan dan sebagainya. Mereka dengan harta yang banyak, dia tidak menggunakan untuk diri dia, malahan dia menggunakan untuk orang ramai di sekitarnya. Jadi saya ingat pembukaan yang itu dulu, mungkin kita boleh selitkan dengan sedikit daripada Minsyam ke apa ke, tentang produk dan sebagainya. Saya ingat nanti kita sambung semula insyaAllah. Okey. Dan Ustaz dan juga Puan Norizan, kita akan kembali selepas ini, selepas kita berlalu untuk promosi ketika. Pada anda jangan ke mana-mana, pastikan terus bersama kami. Bersunnahlah demi menjaga kesihatan dengan produk Minsyam. Produk-produk Minsyam dihasilkan berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Minyak habatus sauda Minsyam dihasilkan daripada hadis, kekallah kami dengan habatus sauda, kerana padanya terdapat penawar bagi segala penyakit kecuali mati. Nikmatilah habatus sauda Minsyam yang dihasilkan dari perahan sejuk. Kapsul minyak zaitun extra virgin Minsyam juga dihasilkan dari perahan sejuk. Makanlah kamu minyak zaitun.
serta berminyaklah kamu kerana ianya tumbuh dari pohon yang diberkati. Kesemua produk kami didatangkan khas dari Syam yang disifatkan oleh Nabi SAW sebagai bumi yang diberkati. Siapa yang mengamalkan sunnahku adalah mereka yang mencintai aku. Siapa mencintaiku akan bersamaku di akhirat. Maksud hadis. Layari laman web www.minsham.com atau hubungi 019-682-3040. Kembali kita di waktu ini bersama dengan Minsham untuk kita kongsikan tentang produk keluaran Minsham sendiri dan juga sedikit sekira tazkirah lah perkongsian ilmu bersama dengan yang berbahagia Ustaz Amran Yusof. Kalau tadi Ustaz ceritakan tentang keutamaan, kebaikan, kelebihan bersedekah itu sendiri, dan juga sekira untuk waktu ini mungkin Ustaz dapat juga menyentuh tentang adab-adab sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan Ustaz. Okey, insya-Allah kita melihat kepada apa yang disebut di dalam hadis baginda Nabi SAW. Kita melihat sunnah Rasulullah adalah hala tuju kita yang pertama. Yakni apa-apa yang kita nak lakukan berdasarkan itulah, iaitu fa in asdaqal hadisi kitaballah wa khairun hadin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitabullah adalah pedoman kita dan petunjuk kita sebenarnya datang daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi paling tidak kita kena, bila nak kenal Nabi, nak rasa kasih kepada Nabi, nak beramal dengan sunnah Nabi, sekurang-kurangnya kita kena tambah ilmu. Moga-moga kita dapat memahami sedikit sebanyak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah pada pertemuan ini saya nak sebut beberapa adab, iaitu bermula daripada Nabi bangun tidur. Itu sifat yang sebenarnya sangat mudah tapi kita tak berapa faham dan lantas kita tak berapa beramal dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kalau dia terjaga daripada tidur, kebiasaannya dalam riwayat yang sahih yang ditafsirkan balik dalam kitab tafsir Ibnu Kathir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengucap alhamdulillah, lalu mengangkat kedua tangannya dan menyapu mukanya. Itu adab yang sahih yang berdasarkan riwayat Imam Muslim juga. Yakni yang dikatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia bangun tidur duduk sambil mengusap wajahnya dengan tangan, seperti menggosok-gosok wajahnya. Itu sunnah. Walaupun kita nampak, ya ke? Sikit nampak kan? Tapi sebenarnya adab itulah yang melahirkan rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu perkara yang pertama. Yang kedua, Nabi doa yang selalu kita baca. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau hidupkan kembali setelah Kau matikan kami. Moga-moga kita dapat sedar. Itu dalam riwayat Imam Tirmizi. Hadnya yang kadang-kadang doa ni mak dengan ayah selalu ingatkan anak baca. Bila anak suruh mak dengan ayah baca, mak dengan ayah kata terlupa. Tu. Ya. Sebab tu kita hati-hati. Bahkan kadang-kadang kita menyebut dan menyuruh anak-anak kita berdoa, tapi sebenarnya persiapan model sebenarnya tak datang daripada kita. Oleh itu, perkara pertama adalah menyapu muka, selepas terjaga bangun daripada tidur tu. Dan yang kedua, dia berdoa. Doa yang kita selalu baca tu, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Insya-Allah itu yang kedua. Dan berdasarkan hadis yang sahih, Dan yang ketiga, Nabi SAW bersugi. Dalam riwayat lain cerita, Nabi kata, kalaulah tidak berat kepada umatku, maka dia akan mewajibkan kita bersugi pada setiap kali berwuduk atau akamakal dalam setiap kali nak solat. Bayangkan sayangnya Nabi pada kita. Berus gigi pun dia fikir takut kita risau, takut kita berat. Berus gigi, bukan benda lain. Bukan kata 20 rakaat sembahyang sunat dah. Tapi berus gigi pun Nabi fikir. Tapi kita selawat pada Nabi 2 kali, 3 kali, udah calo karteng. Udah macam tu kan ya. Jadi risaunya kita adalah apabila kita tidak beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ketiga ya. Yang ketiga bersugi seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis riwayat muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim, apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam bangun daripada tidur, baginda akan membersihkan mulutnya dengan bersugi. Kalau kita rujuk dalam bab bersugi, pelbagai pandangan sugi ini, berus gigi pun bersugi, berus gigi dengan kayu sugi pun bersugi, berus gigi dengan ubat gigi pun bersugi. Hatta kalau tak ada jari kita dibalut dengan kain yang sedikit kasar pun bersugi. Hatta kalau tak ada juga jari yang kesat juga boleh dinamakan bersugi. Maka dia memperoleh pahala
Seperti mana sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terutama kenapa Nabi pesan bersugi ketika nak wuduk ataupun nak solat, sebab dia nak ketika kita berhadapan dengan Allah, ketika kita solat dalam keadaan mulut yang harum, ya, berbau, supaya kita, sebab kita nak lafazkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka disuruh sedemikian. Yang keempat, Nabi SAW ketika bangun tidur, dia basuh dulu kedua tangannya. Ini hadis sahih. Sebab apa? Nabi kata, apabila salah seorang daripada kamu bangun tidur, maka basuhlah kedua tangan kamu 3 kali sebelum kamu masukkan ke dalam bekas yang lain, sebab kamu sendiri tidak menyedari di mana letaknya tangan kamu pada waktu malam. Kita tidur merata-rata, garu sana garu sini. Itu kan, ya. Maka kita harus hati-hati. Nabi punya telitinya kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu bila kita syariat Islam syumul, sangat sejahtera, sangat sempurna, bermula daripada waktu kita mula tidur sampailah kita tidur semula, tidak pernah terkurang walaupun sedikit. Semuanya diajar dan didik oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima adalah yang kelima disunahkan, iaitu menghembuskan air, iaitu cuci hidung, ya, masukkan air ke hidung dan keluarkan. Ini adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Imam Bukhari, apabila Nabi menyatakan, apabila seorang antara kalian bangun tidur, maka berwuduklah, kemudian buanglah air daripada hidung itu, iaitu istinsyak, sebanyak 3 kali. Kerana syaitan ini dia bermalam, bermalam duduk di atas batang-batang hidung manusia. Ini riwayat yang sahih. Jadi tugas kita adalah adab Rasulullah jaga. Dia jaga untuk membebaskan kita daripada kawalan syaitan. Ya, adab-adab inilah yang membuat kita melalui hari-hari dengan penuh kecemerlangan. Bayangkan kalau kita duduk, bangun tidur, duduk bersama dengan syaitan, maka hilang rahmat. Malahan kita takut datang laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita tahu bahawa hadis riwayat Muslim menyatakan bahawa apabila manusia itu tidur, maka dia akan diikat dengan 3 ikatan. Bukan malah ikatan, malah didodoi oleh syaitan. Tu kita dodoi kurang sedap. Kadang-kadang dodoi anak tak tidur, mak yang tidur. Tu kan, ya. Jadi sebab itu kena hati-hati. Kita melihat kepada keadaan ini, syaitan dodoi manusia ni sangat hebat. Syaitan adalah pendusta paling besar. Dia akan dodoi, akhirnya benda baik pun jadi tak baik. Akhirnya 3 ikatan itu diikat. Bila Rasulullah kata bila terputus, apabila bila kamu bangun tidur, sebut nama Allah, putus satu. Ambil wuduk, putus lagi satu. Dan solat subuh, putus lagi satu. Barulah bermulanya hari kita itu dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kita bangun tak solat subuh, tidak mengambil wuduk dan sebagainya. Jadi kita duduk di dalam ikatan dan naungan syaitan. Na'udzubillah min zalik. Ya, itu pentingnya dalam hidup kita adalah kembali kepada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ditanya beberapa malam lepas di sebuah kuliah di Masjid Ar-Ridwan di Ulu Kelang, tentang kenapa manusia jadi begini. Saya katakan seperti mana pertemuan yang lepas, sebab manusia tak faham. Manusia tak faham dan manusia tidak mahu mengambil faham. Macam pertemuan yang lepas saya kata, orang Melayu ni bila tengok cerita Hindustan, dia tak faham, tapi dia menangis. Dia baca Quran, dia tak faham, tapi dia tak menangis. Sebab tu nilai saya kata hari tu, contohnya kita melihat apa ketetapan yang Allah bagi kepada kita, redha, supaya kita redha dan kita sabar dengan apa yang ada. Contoh, kita berpenyakit, sebab tu kita cuba kembali kepada pemakanan sunnah dan sebagainya. Kadang-kadang kita dah sihat lama, alhamdulillah, sampai umur 60 sihat. Tiba-tiba lepas umur 60 Allah uji kita sakit. Kenapa, ya? Berkemungkinan kita kurang minta ampun pada Allah. Dengan sakit itu memberi pengampunan daripada Allah. Sebab tu kalau kita tengok dalam satu lagu Hindustan, tu satu lagu Hindustan, saya nak sebutlah sebab apa? Biar kita faham. Dalam filem Man, dia ada sebut Khushyar aur gham sehti hai, फिर भी ये चुप रहती है, अब तब कैसे ने ना जाना जिंदगी क्या रहती है. Kalau faham maksud, kita akan dapat. Tapi kalau tak faham, tak dapat lah. Kita dapat sedap je lah. Sedapnya lagu ni kan, ya. Tapi dalam lagu itu menceritakan bahawa apa yang baik dan kadang-kadang datang pada kita juga tak baik. Macam kita tengok cerita, dia tulis kabi kushi kabi gham.
Kadang suka, kadang duka. Memang itu datang pada kita. Kalau benda-benda macam ni, sepatutnya kita redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ketentuan yang telah diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, sebab itu kita nak bawa supaya kita semua kembali kepada sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermula mungkin daripada sudut pemakanan, menyihatkan badan, makan sunnah, makan apa yang Nabi makan, dan makanan menjadi darah daging. Itu yang hebat. Bila darah daging yang datang daripada sunnah Rasulullah, maka mungkin kita akan berubah. Mungkin daripada sudut itu kita lebih ke arah kepada cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita takut apabila sunnah ditinggalkan. Yang jadi masalah apabila sunnah ditinggalkan, maka kita menjadi semakin sakit. Bukan hanya sakit luaran, tapi yang paling takut adalah sakit dalaman. Saya selalu peringatkan kepada diri saya bahawa antara dua keadaan manusia sangat berbeza. Contoh, seorang yang sakit, tapi dia semakin sakit mampu solat tahajud 8 rakaat. Mampu dalam keadaan dia sudah ditimpa penyakit, mungkin kena stroke dan sebagainya. Rupa-rupanya bila kita tanya dia, akak macam mana sekarang, tak berapa sihat, tapi alhamdulillah. Apa harapan akak? Harapan saya biarlah sakit ini ada pada diri saya sampai saya mati. Sebab dulu ketika saya sihat, saya tak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila dah sakit, mula solat tahajud, mula baca doa, mula baca Quran dan sebagainya, maka rupa-rupanya sakit itu membawa dia semakin dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita takut kita dalam keadaan sihat leka dan lalai, maka ini kita tergolong dalam golongan yang telah menerima hasutan, hasutan syaitan dan sebagainya, yang paling kita takut. Sebab saya nak sebut dalam satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Muslim. Dalam bab azan, Nabi sebut dalam riwayat yang sahih, Nabi kata apabila azan dilaungkan, syaitan akan lari terlalu takutnya sampai terkentut-kentut. Tu hadis sahih. Kemudian hilang suara azan, dia datang balik. Ya, insya-Allah. Nanti kita akan lihat, tengok sambungan ni nanti, insya-Allah. Silakan. Saja je Ustaz nak bagi pendengar kita kena tunggu untuk minggu depan ni. Cerita cukup menarik sekali untuk kita jadikan iktibar dan juga pengajaran dalam kehidupan kita. Baik, kita ada masa yang tak begitu panjang. Saya kira kita akan bersama dengan Puan Nurizan lah untuk kita kongsikan tentang produk Minsham. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada DJ Nick dan juga tamu khas kami, Ustaz Amran. Saya Nurizan Idris, Puan Nurizan Idris daripada Wakil Minsham, ingin berkongsi bersamalah tentang perkembangan Minsham kami yang baru, di mana kami juga telah menyertai Mahabah Johor semalam. Kami baru saja pulang, saya bersama-sama dengan Tuan Najib Malik dan tim Minsham, di mana untuk pertemuan kami bersama dengan pelanggan di sana, dan juga membantu stokis kami di Minsham di Johor Bahru lah. Alhamdulillah, sambutannya amat memuaskan. Walaupun 2-3 hari tu agak hujan lebat di sana, tetapi kita punya tempat tu memang penuh lah dengan pengguna-pengguna Minsham. Seperti yang semua tahu, produk kami iaitu Habatus Sauda, kapsul Habatus Sauda, kapsul minyak zaitun, lotion minyak zaitun, minyak masak zaitun dan juga sabun minyak zaitun. Untuk keterangan lanjut, boleh hubungi kami di talian 019 682 3040 ataupun 019 211 3040, dan juga layari laman web kami iaitu di www.minsham.com, ataupun juga like Facebook kami di www.fb.com/minshamfanpage. InsyaAllah sama-samalah kita mengamalkan pemakanan sunnah serta mengikuti kehidupan baginda, insyaAllah. Saya itu yang dapat kita kongsikan untuk waktu ini, dan kita ada beberapa minit lagi. Kita akan kembali selepas ini. Kepada anda, jangan ke mana-mana, pastikan terus bersama kami. Bersunnahlah demi menjaga kesihatan dengan produk Minsham. Produk-produk Minsham dihasilkan berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Minyak Habatus Sauda Minsham dihasilkan daripada hadis, kekallah kami dengan Habatus Sauda, kerana padanya terdapat penawar bagi segala penyakit kecuali mati. Nikmatilah Habatus Sauda Minsham yang dihasilkan dari perahan sejuk. Kapsul minyak zaitun extra virgin Minsham juga dihasilkan dari perahan sejuk.
Makanlah kamu minyak zaitun serta berminyaklah kamu kerana ianya tumbuh dari pohon yang diberkati. Kesemua produk kami didatangkan khas dari Syam yang disifatkan oleh Nabi SAW sebagai bumi yang diberkati. Siapa yang mengamalkan sunnahku adalah mereka yang mencintai aku. Siapa mencintaiku akan bersamaku di akhirat. Maksud hadis. Layari laman web www.minsham.com atau hubungi 019-682-3040. Dan kembali kita masih lagi ada sedikit waktu bersama dengan Min Syam. Saya kira Ustaz mungkin ada sesuatu yang sebelum kita berpisah Ustaz nak kongsikan bersama dengan rakan-rakan pendengar kita. Ustaz, silakan. InsyaAllah daripada apa yang saya lalui sebenarnya daripada yang tadi tazkirah, tetapi ini pengalaman. Pengalaman yang saya lalui daripada pengambilan pemakanan sunnah, terutama selepas saya diserang serangan jantung critical heart attack. Saya pernah dan saya melalui angioplasti. Sekarang ni pakai 2 besi dekat dalam jantung. Tapi selepas saya melalui itu, masih ada kesan yang tak berapa elok, tetapi saya diperkenalkan dengan minyak zaitun. Lalu saya beramal dengan kapsul minyak zaitun tu selepas lebih kurang 1 bulan. Yang rasa berdebar dalam hati tu, dalam berdebar-debar di dada, hilang dan terus hilang. Jadi sampai hari ini saya beramal dengan habatus sauda dan minyak zaitun terutamanya, sebab saya rasa perbezaannya terlalu ketara, banyak sangat kebaikan. Dan satu lagi, isteri saya sendiri kadang-kadang dia di bahagian tangan dan kaki rasa dia kering dan cepat gatal. Kemudian saya diperkenalkan dengan minyak zaitun yang dalam botol tu, kemudian lotion tu, dan saya guna, suruh dia pakai yang tu. Alhamdulillah tak sampai 2 minggu kulit jadi lembap dan hilang gatal yang di bahagian kulit-kulit tu. Jadi dari sudut pengalaman ni saya kata tak inilah apabila kita tak cuba ya kita tak tahu. Jadi kita cuba dan rupa-rupanya dalam hadis Nabi menceritakan tentang barakah yang telah disediakan. Cuma kita perlu guna dan yakin atas sunnah Nabi SAW, insya-Allah. Mungkin sikit lagi dah Ustaz ya. Apa pengambilan Min Syam tu tidak akan mengganggu pengambilan ubat? Tak masalah. Dia tidak ada masalah. Sebab tu bila saya kita tahu bahawa sepatutnya kita perbetulkan mindset kita. Kita selalu mengatakan rawatan Al-Quran atau rawatan wahyu adalah rawatan alternatif. Kita terleka dengan pemikiran orientalis barat. Sepatutnya kita meletakkan rawatan sunnah dan Al-Quran adalah itu pilihan utama, bukan alternatif. Jadi sepatutnya rawatan lain yang menjadi alternatif. Jadi sebab tu kita nak balik kepada yang ini supaya kita kembali kepada sunnah Nabi SAW yang kita kata dalam ayat tadi tu ya. Dalam surah Al-Imran tu Allah dah sebut dah terang, ikut Nabi, fattabi'uni, ikut Nabi. Cuma sayangnya kita ambil ayat tu buat ayat pengasih. Itu yang jadi masalah kita tu. Jadi ikutlah Nabi, insya-Allah. Dan untuk penghujung saya nak sebut, cuba kita lihat dalam surah An-Najm ayat 3 hingga 4. Allah kata apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allah kata Nabi itu bila dia berbicara bukan ikut hawa nafsu, tapi bicara Nabi berdasarkan wahyu semata-mata daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Secara tak langsung kita ikut Nabi, kita taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kebaikan pada penghujung orang yakin pada Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya terima kasih banyak Ustaz, dan juga Puan Nurizan, ada sedikit mungkin daripada Puan Nurizan sebelum kita mengakhiri bahagian bicara kita. Okey, sebenarnya masa di Johor kita sempat memperkenalkan satu produk kami iaitu Olive Hill. Tapi untuk keterangan lanjut, pendengar boleh hubungi nombor yang saya beri tadi tu, 019-682-3040. InsyaAllah kita akan bantulah untuk menerangkan dengan lebih lanjut lagi tentang kebaikan produk tersebut. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Puan Nurizan dan juga yang berbahagia Ustaz sudah bersama kita pada hari ini ya. Sama. Sesuatu yang cukup menarik saya kira, cukup bermanfaat untuk sama-sama kita kongsikan dengan rakan-rakan pendengar kita, dan insya-Allah kita akan dapat bertemu lagi dengan keizinan Allah di waktu yang lain Ustaz. Puan Nurizan, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Rancangan